أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan pengurusi acara yang berhormat Datuk Haji Nor Azman Hassan, yang berhormat kita lah kan. Terusnya tuan pengurusi masjid, tuan imam, Malaysia Tuan Kuasa Hulu Balang, penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada malam ini, berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan begitu juga malam ini ditambah lagi pahala-pahala menunggu kan? Pahala menunggu kan. Jadi dia yang bagi salah map, dia khabar kita salah jalan. Tapi tak apalah, okey je. Tangguh batu. Alhamdulillah sampai. Tak adalah jauh nak pun. Saya daripada Seremban kan, daripada Pilah. Tapi bila jalan kat sini nostalgia tau, jalan-jalan sini. Teringat masa zaman saya belajar di antara masjid yang dulu saya datang buat marhaban berzanji dulu. Lepas tu daripada ITM Melaka dulu kan, datang sini. Alhamdulillah malam ni kita bertemu dengan tajuk, walaupun dah penghujung dah tadi, kata tuan pengurusi tadi, dah penghujung dah. Penghujung Muharram, masih lagi camah awal Muharram. Lepas tu dah lah yang tanya, bukan mal hijrah kau? Sama lah tu kan ada yang tanya pula mal hijrah dengan awal Muharram kan. Jadi malam ini kita cerita tentang pengajaran, pengiktibaran di sebalik peristiwa hijrah. Kalau kita tengok peristiwa hijrah ni dah berlangsung lama dah. Dan kita menetapkan hijrah itu sebagai satu sejarah penting Islam yang mana dijadikan sebagai kalender kita. Malahan malam ni kalau saya tanyalah seorang, ramai yang tak tahu dia bulan Islam dah lahir berapa bulan. Dah mana? Khabar dah. Tekan ke dalam Google tu dia ada software, kita tekan ya, masuk tarikh kita automatik tahu. Kita lahir hari apa, bulan mana, Syakban ke Ramadan ke. Jadi kita tahu. Kan? Jadi rugilah kita sampai ke sudah dah mati nak tunggu letak kek batu nisan baru tahu bulan Islam bila. Kan? Jadi peristiwa hijrah ni disebutkan, kita tengok dari segi bahasa lah, dari segi bahasa hijrah ni apa? Berpindah pada satu tempat ke tempat lain. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah kita tahu tu peristiwa bersejarah. Kan, iaitu berhijrahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kan? Dan bila sebut tentang perjalanan Nabi, Nabi bukan tiba-tiba ya. Nabi dah tahu waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Punyalah kan. Jarang-jarang dapat datang sini. Sekali datang dengan Isra' Mi'raj saya cover sekali. Masa Isra' dan Mi'raj, Jibril dah beritahu dah, wahai Muhammad tu Yathrib, tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Masa tu Nabi tak tanya pun, apa salah? Nabi tak tanya kenapa, apa hal? Tak boleh ke aku duduk kat Mekah ke? Nabi tak tanya. Sebab apa? Sebab apa Nabi tak tanya? Tu pengajaran pertama, bila Allah suruh ikut aja. Tu ya. Sebab manusia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gambar buat benda yang Allah tak suka. Kan? Dia tahu sembahyang jemaah tu banyak pahala, tapi tak ramai datang. Tu sebab saya tak tolak ceramah kat Masjid Rabbani ni. Sebab saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni lah ramai. Dah menung kawan, iya ke tidak kan? Kan?
Jadi kita selalu sebut kita hamba Allah, tapi gambar baik mana yang Allah tak suka. Jadi Nabi tak ada tidak, pun tidak. Nabi tak tanya. Waktu malam Nabi diperintahkan untuk hijrah, malam tu dah tiba masa Nabi berhijrah, Nabi pun tak ada. Nantilah dulu, ya Allah, kat luar tu apa ramai tentera kafir Quraisy nak bunuh aku tu. Tak. Nabi tidak beralasan. Bila dah Allah suruh, Nabi tu ikut. Dan Nabi tak ikut pintu belakang tau, Nabi ikut pintu depan. Jadi barang mustahil lah nak ngabarkan Nabi itu pelarian. Nabi menghadap betul tentera tu. Mungkin ada yang salah faham lah kan. Tapi tak ada. Memang Nabi menghadap betul. Nabi ambil tu pasir tu, tabur ke kepala tentera kafir Quraisy. Tak sadar dah. Kan? Sambil baca, waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asyainahum fahum la yubsirun. Kan kita baca hari Khamis malam Jumaat kan. Tak nampak walaupun dia memandang, tapi tak dapat dia tengok dah. Tu sebab ada ustaz cakap baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Kono jugalah ustaz, sebab polis tu masa pasang kamera tu dia dah baca dulu. Tu yang dia nampak, kita tak nampak dia. Tiba-tiba dah sampai surat saman kan. Jadi Nabi keluar. Waktu Nabi tabur kata Nabi berlalu, ada seorang nampak. Kau tak nampak ke Muhammad dah lalu, apa kau biarkan tadi? Orang Yahudi seorang tu cakap. Apa kau biarkan? Mana ada? Iya, depan kau tadi. Siap tahu pasir kat kepala kau. Iya kau. Kau pergi tinyau dalam rumah tu? Yang seorang tu pun tinyau. Lok tidur. Yang tidur tu siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disuruh ganti tempat tidur. Happy ni, walaupun dia tahu Nabi ni tengah dalam ancaman nak kena bunuh ni. Dengan rasa bahagia sekali dia seronok dapat memainkan peranan malam tu, walaupun ganti tempat tidur. Jangan cakap senang. Cuba kalau kita orang nak pukul imam, contoh imam kan tu, kau ganti tempat aku, kau buat-buat boleh nyamar jadi imam, duduk depannya. Agak-agak apa jawab gitu. Kau nak mampu seorang kan. Kau jangan babit-babit dan agak kita lah, tapi dengan imam sini insya-Allah kita cover je kan. Tempat lain lah ni. Makna kata pengorbanan. Saya tak nak cerita panjang pasal tu lah. Kemudian Nabi, kita ringkaskan cerita yang dalam Gua Sur tu semua kita tahulah peristiwa macam mana Allah bantu, macam mana ada sarang labah-labah, semua dah tahu tu. Tapi Nabi, bila Nabi berjalan, kita ingat balik waktu siapa yang dah pergi Makkah, dah pergi umrah, pergi haji kan. Kita naik bas tu, kita tinyau keluar tu. Ada orang dalam bas akan tanya Ustaz Ketua Mutawif tu, Ustaz, lamek lagi ke? Ustaz, jangka tiba kau berapa? Ustaz, berhenti tak? Nampak tak? Tu soalan nak tunjukkan 5 jam naik bas aircon, laju pun tak tahan. Ponek sakit pinggang. Mana yang orang lelaki yang pakai kain ihram tu, tolalap, terjaga macam telanjang kan so. Masih baik ada lagi. Tu kan? Macam tu lah. Tapi Nabi kita jalan kaki, dan kita tinjau kat luar bas tu, kita tengok, ya Allah, bukit bukau, batu-batu ni, macam mana Nabi ikut jalan ni? Masalah bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Yang kita tengok tu bukan itu. Nabi ikut jalan yang tidak biasa diikuti oleh manusia. Nak nunjukkan bukan sana. Dan akhirnya selesai peristiwa hijrah ni, yalah Nabi dah sampai ke Quba, lepas tu Nabi sampailah ke Yathrib, sampai disambut kan oleh penduduk Madinah ni. Apa Nabi sebut? Tidak ada lagi dah penghijrahan selepas ini. Selepas Fathu Makkah tak ada hijrah lagi dah. Tu ayat Nabi. Yang ada hanya niat dan jihad, Nabi kata. Yang ada cuma niat dan jihad. Rupa-rupa niat dan jihad ni pun susah. Susah. Niat pun susah. Tu sebab niat yang baik pun dapat pahala. Sebab niat pun susah. Aku kalau dia lah memang tak dapat lah. Pandai-pandai lah dia. Niat dia. Niat dia. Contoh, berhenti-berhentilah merokok, pahal pula marah dia. Kan? Apa nak salah? Rokok. Ada seorang cakap tu kan. Cubalah kau baik-baik dengan dia. Apa hal pula? Aku dengan orang lain boleh, dengan dia ni susah sikit.
Nampak? Boleh pilih pula. Nak tunjukkan dengan niat dia pun susah. Makna kata niat ni penting. Itu sebab Nabi sebut dalam peristiwa hijrah tu, Nabi sebut inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Malam ni niat, esok aku ingat nak pergi ziarah lah yang pakcik yang sakit tu. Malam ni dah dapat pahala dah. Aku ingat aku nak sedekah lah kat masjid tu tadi. Tadi terlupa lah buat duit. Besok pagi aku datang, aku masuk lah duit dalam tabung tu. Dapat dah pahala. Kan? Lalu tabung baik-baik kabur. Mana pula? Kain pekat memang tak ada paket. Tak payah nak berpurau. Memang tak bawa duit tadi kan? Allah, terlupa pula bawa duit. Besok lah. Macam tu kan? Besok lah tu niat. Baik pahala dah. Tu sebab rugi kita kadang-kadang kita buat benda baik, niat pun lupa. Kan? Macam YB lah, YB banyak tolong-tolong orang kan. Tolong orang, lupa lah niat kerana Allah. Rugi. Kerana niat kerana Allah. Malam ni aku tolong Samsul debat ni kerana Allah. Contoh. Malam ni aku belanja dia ikan bakar kerana Allah. Contoh. Ni contoh kok batu pula salah. Ni contoh kan. Kan? Jadi makna kata niat kerana Allah tu apa? Kadang sayang, kadang kita minum kan, kita minum bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah. Memang baca tapi dalam hati lupa niat kerana Allah. Wahal bismillah tu dengan nama Allah dah tu. Sudah dia jadi prosedur. Macam suami isteri, I love you too, prosedur. Betul ke sayang ni? Sayang. Prosedur. Dia tanya aku jawablah. Betul ke sayang ni? Ya Allahu Akbar. Tentulah bang sayang. Biar kering air di laut, terbakar seluruh Melaka ni pun, abang tetap sayangkan. Sayang umat. Baring tu perempuan, tak boleh bangun, pitam. Peranyat dengan lelaki cakap macam tu. Sebab terasalah perasaan itu kan, bila niat tu sampai sama. Dan Nabi sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Sebab ada seorang pemuda ikut Nabi berhijrah bukan kerana Allah, sebab dia suka kat seorang perempuan yang ikut Nabi tu. Maka dia ikut sebab itu, maka dia dapatlah ikut perempuan tu. Setakat tu je lah. Kenapa kau datang malam ni? Nak tengok Samsul debat. Dapat tengok. Kenapa kau datang malam ni? YB datang. Kau gila kau, YB datang dan tak ada. Kan dia tak nampak muka dia kan, lagi macam-macam cerita. Jadi dia dapat YB tengok dia. Nampak tak? Niat kita apa? Saja aku semain subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku duduk kat rumah. Kan kalau tidak memang tak semayang. Allahumma hdina pada bilik kuih-kuih. Wah bagi kat katil tak bergunanya menentu. Contohlah kan. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan dengan perbuatan tak ada niat sayang. Macam orang baru nak kahwin, baru bakal menantu lah. Datang rumah tu jangan percaya warna. Kan? Di itu orang tu boli jiwa nama. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat? Oh mak. Saya bukan apa. Bila tengok makcik, teringatkan mak saya. Nak rabah bakal mak mentua tu. Makcik, Zuhur dah masuk belum? Oh mak baik. Pukul 10 dah tanya. Punya tahu, pukul 10 tanya Zuhur. Sadap betul air ni makcik. Habis minum. Nak air basuh tangan tu, habis. Kan dia nak boleh jiwanya pasal. Kan, itu lain. Itu sebab yang penting niat kita. Biarlah kerana Allah. Dan disebut juga di dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah buat sesuatu fi sabilillah di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Niat kerana Allah. Tanyalah orang-orang lama yang ramai kat dalam masjid ni. Tanya. Berpuluh tahun dah hidup. Betapa kecewanya kita kalau berharap pada manusia. Betul tu dia tak? Betul dia.
Berharap pada Allah. Berharap pada Allah, Allah gerakkan ada manusia yang tolong kita. Macam tu. Kita berdoa, aku doa tak makbul. Tak, kita doa ni ada 3 kemungkinan. Pertama, yang kita doa sebiji Allah bagi macam mana kita minta. Kedua, tak dapat macam yang kita minta, Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiga, kemungkinan ketiga, Allah simpankan akhirat besok dapat. Jadi tetap dapat, kena yakin. Dan Allah dah bagi tahu, aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Bila kena uji, ingat, ni Allah saja uji aku, ni Allah sayang kat aku. Sebab perubahan yang kita nak buat tu dia. Kita sekarang ni dalam proses kita hijrah ni. Hijrah maknanya niat dan jihad. Apa jihad kita? Jihad nak berjuang, nak membersihkan diri kita menjadi lagi baik. Macam mana cara nak bersihkan diri? Yang pertama, salat. Jaga salat kita tu yang kita datang ramai-ramai. Kita nak salat. Semayang jemaah jaga. Dulu semayang tapi lambat. Semayang dah sekarang awal tapi semayang seorang-seorang. Semayang berjemaah dah alhamdulillah. Tapi semayang jemaah aja. Tapi kena buat solat-solat sunat. Buat solat-solat sunat. Makna kita improve, tambah baik apa yang kita dah buat. Itu penting. Kan? Semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang? Pahala dia berapa kali ganda? Hui, semua dapat jawab dengan tepat sekali. Tak ada siapa fikir, jap, 26 ke 27? Macam tu lah, tak ada. Semua orang tu jawab, 27. Makna semua jelas. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar. Pahala nampak dengan mata hati ni, terasa ke hati kita. Kalau nampak lah, contoh katalah, semayang jemaah dapat RM27 macam. Setiap waktu RM27 macam. Penuh sampai ke jalan, tutup jalan nak semayang. Marah dah. Masjid ni tak mesra jemaah dah. Tak cukup tempat semayang lah. Punya ramai orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek dalam poket RM27. Yang seorang lah cek, mana lah dia punya tak ada. Sap, oh sistem. Lambat sikit. Dapat tu dapat. Masa tu orang perempuan nak balik tabir, dia dah burak sama dia dah. Kau dah berapa lama dah semayang sini senah weh? Berapa lama dah? Baru seminggu. Banyak duit kau. Dia kira tu 7 kali 5 kali 27. Umat banyak duit kau. Dan baru tahu tak berguna betul jiran dan marah dekat jiran tu. Sebab jiran tak beritahu dapat RM27. Wahal penceramah dekat masjid ni berpolo-polo dah macam-macam cakap dah 27 kali ganda ni dah lama daripada kecil beritahu dah. Tetap tak ramai. Nampak kan? Itu orang perempuan burak macam tu. Tapi orang lelaki dia tak gaduh tentang tu. Orang lelaki dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah kalau kita dapat RM27, imam dapat berapa? Tu dia bincang. Imam dia heboh ditahan ni motor imam tu. Ambil imam cakap, imam dapat berapa? Yang imam ni malas lah nak cakap. Alhamdulillah. Cakap tu orang mam, biar semua orang tahu. Kita kena telus. Dia tengok lah, kalau lupa-lupa tu kurang lah ada tak, ni bukan imam sini tu, saya cakap contoh ya. Tapi kadang-kadang, tapi ni contoh tau, tak ada pun dalam Quran, tak ada sebut pun. Tadi tak sebut. Tapi kalau dan khusyuk malam tu lebih sikit, tapi toruk-toruk pun RM40 tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Tapi sebab dek duit. Sedangkan apa yang Allah bagi lagi besar daripada duit ni. Lagi besar daripada duit. Malahan Nabi pernah sebut apa? Ni dengar ni. Nabi sebut apa? Kalau ikutkan hati aku, Nabi kata. Nabi pernah bercita-cita, kalau ikut hati aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Cuma Nabi tak buat lah. Nabi bercita-cita. Kalau Nabi buat kan dah jadi sunnah pula. Dah imam tak ada berjalan pergi bakar rumah orang pula lah. Dah imam lambat sampai dah rumah dia lah kena bakar. Kan? Tak. Tapi maksudnya Nabi bagi penekanan untuk solat jemaah. Itu yang pertama, menyuci diri kita dengan solat. Jangan tanya kenapa masalah banyak dalam rumah tangga. Jangan tanya apa pasal masalah tauk dalam bab kewangan. Orang lain pun PKP ya. Kenapa kita tauk? Apa pasal? Salah satu sebab tanya balik tiang agama jaga ke tak? Tiang agama tak jaga, jangan fikir tiang-tiang lain.
Yang kedua, nak bersihkan diri, puasa. Kan? Puasa. Puasa sunat paling susah sekali kan? Macam mana tak susah? Kita puasa orang lain menteragah. Depan kita nak makan kuih keria terbangsa. Kan? Kan? Sudah kau saja makan depan dan puasa ni. Eleh. Kan? Langsung malam malaikat sunnah tu. Kan? Tu ujian puasa. Yang ketiga, bangun malam. Bangun malam, hidupkan malam dengan ibadah. Tu semua perlukan perjuangan tu. Iya, salat tak perlu perjuangan ke? Baru-baru ni di surau Al-Muqarrabin di Mambau, Seremban, seorang perempuan, ada tengok dalam surat khabar kan? Perempuan pakai tolokong. Dilanggar kereta maybe tu melambung. Dia nak pergi sembang subuh. Dia jatuh tu kan dengan tolakung yang sempurna lagi dekat tangan yang genggam duit RM2 nak masuk dalam tabung surau. Mana nak tunjuk apa? Perjuangan pergi semayang ni. Nak pula tu laju betul kita kat sini. Kan? Tapi kalau macam tu jangan pergi semayang. Gila kena langgar kan? Jangan fikir macam tu. Sebab itulah perjuangan kita. Kan? Perjuangan kita pula. Perjuangan sebelah pagi nak semayang subuh, apa dia? Sadap tidur, selimut, aircon, lagi sore nak tidur. Itu yang kalau pergi umrah kan, kalau dapat bilik yang selesa kan, tanya YB tu kan. Pergi Makkah, Madinah ada sekali tu saya pergi dengan tabung haji, pergi umrah. Saya dengan adik saya. Seorang 2 katil. Bukan sekatil 2 orang, seorang 2 katil. Punya lebar. Aircon menobut, la ilaha illallah. Itu yang keluar ayat tu, kau turun lalu teh. Kan? Tu tanda-tanda tu. Nampak tak? Tu sebab perjuangan. Bila katil, bila rumah dah selesa, payah pula atam masjid. Mari rumah buruk, rajin datang. Sebelum kahwin rajin datang. Dah tua rajin datang, kahwin muda langsung tak datang. Contohlah kan. Yalah, rumah dah lama tak ada, duduk seorang. Sekali dapat peluang kahwin dengan muda pula. Alah abang ni, kan? Tak payahlah pergi malam ni. Tak pergi dia dah. Bukan orang sini dah. Bukan orang sini. Nampak tak kan? Macam tu lah cubaan dia. Bangun malam, bukan senang bangun malam. Bangun 3/4 malam beribadah. Kan salah satu golongan yang dinaungi kan oleh arsy Allah pada akhir akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. Salah satunya adalah orang yang bangun malam ni duduk bersendirian menangis kerana mengenangkan dosa dia. Qiyamul lail, bangun malam. Tapi bangun malam kancing tidur balik tak kira tu. Kan jangan pukul kata pula. Bangun mesti ibadah, ambil wuduk ke ibadah. Anak dogi-dogi tu, kalau ada anak yang dogi ni bangsa tak tidur diam ni kan. Pada waktu itulah 3/4 malam tu paling suai sekali. Nak tak petua poi dekat budak tidur tu, dan tengah tidur tu, tiup ke ubun-ubun tu. Tapi jangan tahu tiup, baca dulu. Apa nak baca? Salawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu baca surah Al-Insyirah. Slow-slow, jangan kuat-kuat, terjaga budak tu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak. Macam tu. Sampai sudah dah habis tiup ke ubun-ubun tu. Tiup. Sebab masa tu roh tengah merayau tu. Jadi bila kita tiup tu, mudah-mudahan dah kono ke roh tu dia balik ke badan tu. Elok tagak tu. Buat lagi. InsyaAllah elok dah. Kalau kita tiup tu macam ni mata tu kan, makna dah sampai tu. Tapi kalau kita tiup terbuka mata, makna dia tak tahan bau napis hamak tu. Hamak tak gosok gigi main tiup tu parang. Mak bau apa pula ni kan. Gosok gigi dulu. Gosok gigi. Bangun malam ibadah, ngaji ke, semayang sunat 2 rakaat ke, tutup dengan witir. Buat. Ya, buat. Jangan tak buat. Qiyamul lail ni tak dapat buat sehari sekali, buat seminggu sekali. Dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Dapat sebulan sekali, setahun sekali.
Kalau payah nak setahun sekali, 10 tahun sekali buat. Acara tak 10 tahun sekali buat. 10 tahun sekali pun tak boleh. Seumur hidup sekali buat. Kok itu pun tak boleh, cari tali gantung diri. Mampu lagi baik, payah mana. Orang dah bagi option ni ringan-ringan. Tak, buat je dah. Kan, buat. Ya, bangun malam. InsyaAllah. Sebab apa? Bila masuk dalam kubur kan, malaikat dah standby dah, kau siap kau. Sini azab dah. Malaikat nak diboduk Siapa nama Nur Azman, contoh, bukan nama sebenar. Baru nak dibantai kepala, malaikat seorang lagi, jangan, kenapa pula? Azman ni masa hidup rajin zikir, rajin mengaji, tak jadi pukul kepala tu. Kalau contoh kita baih paut kita bantai paut ni, jangan, kenapa pula? Malaikat seorang lagi cakap, kenapa? Dia ni masa hidup makin rajin puasa sunat. Nampak? Kalau contoh kita bantai kaki, nak bantai kaki, jangan. Lah, apa hal pula? Sebab dia ni rajin bangun malam beribadah pada Allah. Ni soalan bocor. Jangan tak buat. Jadi insurans tau. Ini insurans. Sebab kita ni mati tak kira kan. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Nabi Yakub yang rapat dengan malaikat maut pun tak perasan bila dia mati. Siap tanya, kau bagilah aku tanda. Aku dah bagi dah kau tanda. Masa nak cabut nyawa Nabi Yakub, kau kata nak bagi tanda, aku dah bagi dah tanda kat kau. Apa tanda? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dah ada belum? Dah ada, standby lah. Apa susah? Orang tua dulu dah standby dah. Ni kain batik lopeh kat sini. Ni senarai hutang mak ada 5 buku surat. Mak tak ada, kau settle. Memang ya. Orang dulu dah ready. Mak ni tengah bayar ni, tapi mana yang mak tak sampai, kau tolong selesaikan. Yo mak, line clear. Macam tak. Betul tak? Macam tu. Ya, bangun malam. Ingat satu, bangun malam ni insurans. Begitu juga yang keempatnya adalah cara nak membersihkan hati kita adalah dengan menyertai halaqah zikrullah. Majlis-majlis mengingati Allah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Datang majlis ilmu ni memang ingat ke Allah. Tu sebab pernah Hanzalah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kau tolonglah tanya ke Rasulullah. Tanya apa? Macam mana nak elakkan diri kami daripada jadi munafik? Apa maksudnya tu? Yalah, bila kami sama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita syurga, terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita neraka, terbayang neraka, takut ambil dosa. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, kami mula lalai, leka dengan keluarga, leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan dunia. Macam mana tu? Maka bila ditanya pada Nabi, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Bila kenduri tahlil arwah tu kan, apailah kenduri tu. Sebab yang lebih kat situ, dalam pada kita nak mengojokan ayam kampung kena siap masak tu, dengan udang galah yang baru tangkap petang tadi tu, yang paling penting sekali zikir. Tu sebab kalau ada orang cakap zaman Nabi lu tak buat tahlil ni, yang buat tahlil tu semua neraka. Kan ada yang cakap macam tu kan? Tak ada mana dah. Memanglah yang pergi tahlil tu semua neraka. Yang pergi tengok bola duduk kat kedai mamak tu semua masuk syurga tu. Orang baik-baik. Kan Nabi sendiri pun zikir. Nabi suruh kita zikir, ingat Allah. Tahlil tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu lah tahlil. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apalah salah? Buat lah. Kan? Macam-macam ni orang ni. Semua tak boleh. Pergi kubur tak boleh baca Yasin. Kalau pergi kubur tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Orang poning-poning ramai betul. Jadi itu dia. Jadi makna buat tahlil. Sebab apa tu? Sebab alang-alang buat tahlil, biar dia panjang. Kan? Imam tak main lah 100 imam. Bantai 1000 tu. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Macam tu. Apa tu? Kan? Iyalah bukan, barulah berbaloi. Orang perempuan kat dapur tu tak habis, ponek masak, dah doa. Doa pun panjang. Minta betul-betul. Kan?
Iya, dua pahala yang paling besar sekali kedua tahlil ni. Pertama zikir, yang kedua makan. Ya, makan tu sebab tuan rumah niat sedekah untuk arwah ni. Dia bagi kita makan. Jadi jangan kesian, makan betul-betul. Lagi banyak kita makan, lagi besar pahala dekat tuan rumah. Dengan arwah ni dia niatkan untuk arwah kan. Baiklah. Sebab jangan orang cakap orang ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, macam-macam. Kan? Jadi itu dia, ingat Allah banyak-banyak. Tetapi proses dia, jihad ni kenapa? Apa perjuangan dia? Yang kita kata susah tadi, perjuangannya adalah perjuangan membela agama Allah. Tak semestinya berperang. Dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 Allah bagi tahu perjuangan membela agama Allah ini dengan dua perkara. Pertamanya harta benda dan yang keduanya diri sendiri. Apa maksud harta benda? Harta benda maknanya dari mana kita dapat duit kita, tu perjuangan kita. Orang tua-tua dulu-dulu tanyalah orang lama tanya. Nek moyang sorik membesarkan anak. Allah rasa macam tak percaya hari ni anak semua dah lepeh-lepeh. Tanya orang lama. Tak sangka nak ada, nak besar, ada pangkat, ada kerja sendiri, ada keluarga sendiri. Marin ya Allah, sorry lah. Kan? Alhamdulillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah takkan timpakan melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi makna kata perjuangan ni harta benda dapat mana? Sebab kita cari rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Bayangkanlah SPRM buat kajian kepada budak-budak universiti. Tengokkan anak-anak kita sikit. Buat kajian budak universiti, lebih 80% belum keluar universiti dia kata dia sanggup memberi dan menerima rasuah kalau itu boleh melicinkan urusan. Belum keluar bekerja lagi. Ini hakikat. Boleh tanya pegawai SPRM laku pergi tanya. Benda ni sah, memang betul sah dan sahih. Sebab budak-budak orang panggil apa? BBNU, budak baru nak up. Dia sekarang ni fikir nak senang kan. Itu sebab anak-anak kita hari ni apa punca masalah banyak. Apa punca masalah banyak, masalah sosial banyak, satu ya. Mak ayah terlupa satu pendidikan yang paling mustahak, namanya adab. Dek sibuk benar dengan hidup sampai terlupa bab adab. Macam mana dengan orang tua, macam mana bercakap tu. Sebabnya kata Imam Malik, sebelum nak menuntut ilmu kena belajar ilmu adab terlebih dahulu. Dan Imam Malik kata biar ada ilmu tak tinggi, tapi jangan tak ada adab. Tu sebab kalau orang tu belajar tinggi-tinggi tapi kurang hajar, memang tak ada orang hormat kat dia. Dia belajar tak ada tinggi mana tu, tapi dia hormat dengan orang tua, orang ingat dia. Berkonan bonang dengan budak tu. Faham kan? Ya. Itu sebab adab ni penting. Penting mana bab adab ni. Tu perjuangan juga. Tu sebabnya hari ini bila kita tengok balik bab duit tu sendiri, cari rezeki yang halal, Nabi kata. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Cari yang halal. Meniaga kecil-kecilan, dapat sikit alhamdulillah, walaupun sedikit, yang penting berkah. Ada je kebaikan-kebaikan, dah lah dapat sikit, berkatnya apa? Bagi duit belanja ke anak, walaupun bagi RM1 atau 50 sen sehari cukup. Anak kita boleh, pandailah dia sukat-sukat duit, bawa air kosong pergi sekolah. Alhamdulillah, anak balik pandai pula, keputusan elok. Maknanya berkat, walaupun duit tak banyak mana. Ada orang bagi duit sampai RM20, RM30, RM50 seminggu pun ada. Bagi ke anak. Tapi bangang melantun-lantun. Tak cerita bodoh kan. Sebab apa? Sebab berkat tu penting. Daripada mana duit tu kita dapat, ke mana duit kita belanjakan. Semua Allah Ta'ala tanya. Itu sebab penting. Dan Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Hidup dalam dunia ni kena ingat, dunia ni sementara. Jangan dikojar-kojar. Berhijrahlah kita mengejar benda yang kekal abadi. Jangan dikojar benda yang tak ada benda. Dunia ni sementara sifat apatah lagi yang ada dalam dunia. Suami, isteri sementara sampai masa jiun.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un. Kan? Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Katanya. You ada? Dia tanya. Dengan bangga kan. Besok tu laki tertalan sudu mati. Punya taruk tak ada bono nak makan, tertalan sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Nak lagak macam mana? Bini aku paling pandai masak dekat tangga batu pekan ni. Wah, apaan? Dia paling pandai kali masak. Cakap je asam pedas, cakap salamat selapi, semua pandai. Tidur tak bangun-bangun, meninggal lah, hilang seorang. Sementara. Itu pertama. Yang kedua, harta. Sementara. Dulu kita pernah nampak ada satu rumah kat tangga batu ni, besar daripada tepi jalan. Nampak, ui lawa rumah ni. Aku besok ada duit nak buat rumah macam ni. Hari ni peduli pun tidak rumah tu. Dek berlambak rumah besar ni. Nak tunjukkan apa? Sementara. Duit sampai masuk, habis. Rumah yang lawa, buruk sudah. Hui, kereta baru nampak. 2 minggu dah tak peduli lah kereta tu. Kan? Yang ketiga, pangkat. Hui, dia pegawai paling besar dalam pejabat tu. Kau tak tahu ke? Sampai masa bersandar kat tiang tu, pencen. Allah. Betul tak? Iya. Nak lagak ni Samsul debat ni, ceramah ni. Sampai masuk orang lain ceramah. Dia tu dulu atuk tu dulu penceramah tu dulu tu. Atuk dah panggil. Nampak tak? Bukan datuk tau, bukan. Belum lagi. Saja bagi mesej kat Datuk Nur Azman. Tak ada. Kan? Tapi memang ya. Apa yang ada pada pangkat? Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, ingat tak Nabi didatangkan dengan perempuan tua, bongkok 3. Apa Jibril kata? Macam itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi. Takkan tak belajar pada PKP ni? Kita dah rasa, saya waktu hari ni diumumkan PKP, esok tu saya pergi Kelumpu. Nak rakam iklan macam mana cara nak pakai hand sanitizer, macam mana cara batuk, macam mana bersin, macam mana. Semua dia ajar kan. Nak rakam tu. Pertama kali saya tengok daun-daun koring kat highway. Pergi dalam rakaman tu lepas maghrib. Saya pergi dalam petang tu pukul 6. Mondong. Tengok ke jalan, kereta pun tak ada. Boleh golek ke lantang, tak ada apa. Ya Allah, rasa nak pusing balik kalau boleh. Takut ke? Apa lah yang nak turun ni? Tengoklah rasa. Masa tu baru tahu kan. Emas 916 masa tu tak ada nilai berbanding emas pelitup muka. Masa tu lah. Sekarang ni dah kontrol RM1 kan. Tahu tu kan. Masa tu Samsul debat kau, Datuk Nur Azman kau, sampai kat pasar raya beratur. Belakang YB tak YB, Samsul debat belakang. Nak lomeh lah pakai emas ni sana, beratur. Masuk dalam barang dah habis. Cakap. Dan masa tu semua orang terasa kan? Allah uji, belajarlah. Mana sangka siapa yang pernah pergi Makkah, pergi umrah, dia tahu betapa rajin ni polis Arab tu mengalau kita. Haji. Hari ni dia monong, siapa dah nak alau? Kau tahu nilai orang datang macam mana. Dah tak ada orang dia nak alau siapa. Beria dia menyambut orang datang. Kan? Ya. Tak cakap apa. Di Arab Saudi sekarang ni dia tangguhkan dulu kan. Hari tu dah yang pergi haji pun 1,000 orang je. Kan? Sekarang kes baru dekat Arab pun dalam 2 ke 3 ribu sehari. Di Indonesia 5 ke 7 ribu sehari. Amerika lagi tahu berboleh ribu sehari. Langsung menung tak sampai dengan corang dah. Negara dia pun negara. Apa kau tahu? Jadi jangan cakap. Tu sebab jangan kita belagak atas dunia ni, jangan. Kalau elok pakai lelaki, apa salah sampai ke Makkah kau pakai telekung? Cerita tahu orang negara mana tak tahulah, bukan Malaysia ke tak tahulah. Lepas tu siap doa, bergambar berdoa. Dan siap cakap dengan orang tak ada apa-apa pun. Kau tengok tak ada apa-apa.
sodak gitu. Lu fikirlah sini. Saya tak payah selak pun aku tahu dia jantan. Mana ada perempuan yang cakap, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Kau pijak kau kan, kau tahulah. Orang perempuan tanyalah, mak pernah kau cakap, saya akan buktikan saya mengandung. Tak nak cakap no. Tiba-tiba dah pasal apa? Mengandung. Itu ayo. Oh, ya sah betul lah. Saya tak cakap orang Malaysia ni, tahu orang mana, tak tahulah. Tapi betul lah. Bala Allah bagi, jangan main-main. Masalah sosial banyak. Kita kalau tengok pergi jumpa pegawai akhlak, tak tahu YB tahulah pegawai akhlak kat hospital, pergi tanya. Setiap negara tanyalah pegawai akhlak, tanya. Tahu kes sekarang ni. Pernah satu hospital tu, pernah satu kali tu, mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Fikirlah. Macam mana boleh jadi macam tu? Punca yang mak pergi kelab dandut bawa anak lepas tu bawa balik laki tu mabuk, habis dua-dua di balun. Kuasa Allah, dua-dua beranak hari yang sama. Cakap apa? Ada seorang lelaki kena tangkap, ingat perempuan, rupa pondan. Dah buat kerja melayan lelaki ni, dah daripada dia umur 14 tahun. Pelanggan pertama cikgu sekolah dia. Nak cakap apa? Tahu. Budak main motor, melakon yang cakap lah. Kan, kek katil sampai ke mana? Sampai ke apa? Ke payung dalam tu. Kita bawa sampai ke Umbai tu, malam sunyi. Tengoklah macam mana. Poning kepala Jepun tu, tanya buat dua, dia pakai satu je. Kan? Iya. Sama bukan kata melakon je, seromban ke apa, semua tu sampai malam tu. Ya Allah Akbar. Apa punca Punca tadi saya cakap adab. Mak ayah lupa ajar tentang adab. Ambil gengan. Saya cakap anak biar tak pandai, jangan tak tahu adab tu ya. Nak pula Melaka, kan? Lagilah. Kan? Tak kira lah walaupun tak ada sultan, tapi ada sultan, ada. Yang seorang tu lah, tapi Kesultanan Melayu Melaka tu nak menggambarkan betapa kuat adat istiadat di sini, negara ni, dekat negara ni. Jadi adab ni kono. Adab ni dari segi agama pun mustahak. Imam Syafi'i buat macam ni ya. Dalam kelas Imam Malik. Kamu buat apa tu Syafi'i? Imam Malik tegur. Demi Allah kata. Imam Malik ingat dia main-main. Demi Allah, aku ni tak ada duit nak beli pen dan kertas. Jadi aku gunakan air liur aku ni sebagai dakwat dan menulis ke tapak tangan aku ni. Macam tu. Sebab ni memang Imam Syafi'i orang susah. Tapi handal Imam Syafi'i ni, kitab Muwatta' Imam Malik tu. Kitab Muwatta' Imam Malik tu, bila Imam Malik suruh dia belajar, dia kata, jangan bimbang wahai Imam Malik, kitab Muwatta' kau tu yang tebal dia 5 ke 7 kali Quran tu dalam kepala aku tu. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran tu dalam tempoh 9 ke 15 hari saja. Dan Imam Syafi'i khatam Quran paling banyak sehari 3 kali. Kita tadarus pun tegeh-geh ngambil kan. Itulah. Tapi bab adab mustahak tu sebab orang tua-tua dulu nak hantar anak mengaji ni, saya hantar anak saya mengaji ni, siap dengan rotan ni. Ustaz pukullah anak saya, jangan mati sudah, tu ayat kan. Jadi ustaz tu tak ada lah dipukul pun, dia pegang pun kita dah takut lah. Hormat kek guru dulu. Hari ni tak ada. Mak ayah yang ajar, anak kurang ajar. Budak tu lambat datang sekolah, kena beratur kek pimpinan. Saman sekolah. Bapak hari ni. Budak-budak tak apa, baju kotor, kena denda. Saman sekolah. Tak kenal ke saya siapa? Memang orang tak kenal kau siapa, lantak kau lah. Bayangkan, jadi bila anak rosak, nak salahkan siapa? Mak ayah. Tu sebab dalam 5 orang anak, seorang doktor, seorang engineer, seorang lawyer, kan? Seorang general manager.
Anak semua jadi kau seorang yang kelima tu. Kau seorang yang bodoh melantun-lantun. Tak jadi apa. Menyusahkan dia nak ke rumah ni. Rupa-rupa bila mak dengan abah dua-dua datang baring tak boleh bangun. Yang bangang dia khabar tadi itulah yang membolo. Yang seorang itulah yang tahu adab. Yang lawyer tadi, oh sorry tak boleh. I geli. Mak, kan tak berguna. Bak kata pepatah Jawa yang telah diterjemahkan, kocik-kocik tak nak mampu dah bosan nyusahkan orang macam itulah. Kan? Betul kan? Ya. Jadi itu dia. Perjuangan dia tadi membela agama Allah pertamanya dengan harta benda, duit kita. Ke mana kita belanjakan? Belanja di jalan Allah. Donga masjid ni, apa lagi yang diperlukan kat masjid ni? Siap tanya, mam, cakap mam, apa lagi yang tak ada masjid ni? Kapet ni tak cukup tebal. Baik, kita pasang lagi 2 layer. Letak dan lock pillow bawah tu. Bila sujud 2 minit lap lah. Macam tu. Macam tu. Macam tu sekali. Cakap berapa lagi nak? Itulah kita nak tambah toilet. Nampak ramai orang datang kan, jadi toilet tak cukup. Nak buat, nak tambah baik toilet tu, biar toilet elok sikit. Boleh. Berapa perlukan? 30,000. Settle. Kumpul. Tak sampai seminggu. Selesai. Macam tu. Saya dengan Abang Samsul Rau-Rau, dengan Datuk arwah Datuk Nasir Wahab, 2 tahun lepas kita orang di Shah Alam ada satu majlis anjuran Masjid Bukit Raja masa tu nak kutip dana pembinaan masjid 9.6 juta. Saya kata mana nak dapat ni? Saya cakap dengan Abang Samsul Rau-Rau, bang bila dapat ni bang? Tak tahulah. Malam tu diumumkan, rupa-rupanya tu bukan program pertama. Dalam tempoh 2 tahun, malam tu diumumkan dana tinggal hanya 800,000 lagi tak cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Maknanya orang Islam ni, bila dia bersatu hati, dia menyumbang sama-sama, insya-Allah ada. Buang perangai kodamut tu. Tahu kodamut? Kodakut campur komut. Kodamut namanya. Bapak kodakut tu. Bukannya bawa mati. Duit tinggal ke rumah baik bergaduh adik-beradik je. Sumbangkan kat jalan Allah. Berkat yang risau. Dia takkan mengurangkan apa? Harta yang kita ada. Bagi lagi Allah gantikan. Jangan risau. Yang sebut tadi, rezeki yang luas. Rezeki yang banyak Allah bagi kat kita. Bila niat kerana Allah. Tengok kat Senayan. Tanah yang tapak yang 6.5 juta macam. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Hari-hari ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak? Ambil gambar ramai. Ada lah yang semayang, tapi tak ramai lah. Bergambar, beriyo pengantin. Dengan tarik lah kain macam ni tepi dinding. Dah kawan tu ambil air semayang dah 5 kali basuh tangan. Kan? Macam mana orang boleh menyumbang macam tu? Dia bukan menyumbang ya. Malahan dia siap satu petak. Kalau dia mati besok situ tanam. Macam kita pengusi khairat pun tak booking lubang kubur. Nah, bukan cakap orang sini lah. Termasuk yang bercakap ni. Kan? Ya. Makna kata, ke mana kita belanjakan duit tu pun mustahak. Allah tanya. Jadi perjuangan ni dalam surah As-Saff tersebut ada 4 keuntungan dia. Pertama, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kedua, Allah akan kurniakan syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Jadi, kena rajin-rajin lah keluar duit di jalan Allah. Dengar budak nak pergi. Dia bukan susah dah. Dengar jiran kita, bang, apa ni baik kenduri apa? Kenduri anak ambil masuk universiti. Wah, kita pun standby malam tu datang RM50. Kan? Lepas ya kenduri doa selamat, walhamdulillah bil alamin. Lepas makan tu nak balik tu, terima kasih banyak, ni ambil ni RM50 untuk belanja anak kau pergi universiti. Bak. Niat dalam hati kerana Allah. Mudah-mudahan berjaya dia menyumbang kat kampung itu. Bagi duit dia gunalah untuk belajar. Beli buku contoh. Dia belajar pula, keluar jadi pegawai dengan ilmu yang dia ada tadi. Bayangkan berterusan mengalir pahala yang kita bagi tadi. Macam tu. Itu sebabnya kalau kita sedekah jangan kira, bagilah.
Sedekah ni ada 4 kelebihan Allah bagi. Pertama, Allah akan bagi kelebihan mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi, duit tak apa-apa ada, tapi bagi, ada lagi. Bagi, ada lagi. Dia bagi tak mesti duit, bagi pisang. Bila kenduri kan bawa minyak, bagi susu, bagi Milo, bagi topung, macam-macam. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab tanyalah orang yang panjang umur tu, semua rajin sedekah tu. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Jap beranak rezeki. Tak berhenti. La ilaha illallah. Saya bagi salam. Waalaikumsalam, salam. Beranak. Solang bunga lah tu. Lagi umpan. Ya Allah, ramai betul anak. Sampai larilah bajet anak. Tak tahu nak timing dah doktor. Dalam bulan beranak, ke dalam lift beranak, gila betul kan. Tak apalah, rezeki. Jangan kesal. Malu apa? Rezeki Allah bagi. Itu sebab orang perempuan jangan ramai-ramai tutup kilang. Dah abang, anak kita 4 je. Abang, anak kita 4 je tau, tutup kilang. Nak tutup kilang, pastikan dapat persetujuan ikhlas daripada pengurus kilang. Pengurus kalau dia tak setuju, jumpa pula kilang baru. Jangan main-main. Yang faham, tak faham sudah. Iyo. Oh, perempuan marah betul tajuk ni kan. Kan dia pesan ke imam, jangan panggil dah berjamaah ni. Menghasut dia kan. Tapi itu dia. Budak nak kahwin pun cuba tanya, berapa ramai yang niat kerana Allah? Tanya. Kenapa kau nak kahwin? Mak bisik. Masa bila mak tak bisik? Bila nak kahwin? Dah kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak? Lelaki yang nak kau. Bila pengen nak perempuan? Dah pengen nak perempuan? Beranak kau jaga. Salah ya. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin dah. Tinggal saya seorang, imam. Kata. Kenapa kau nak kahwin? Umur saya banyak dah, mam. Bila kau nak kahwin? Yang seorang ni, kenapa kau nak kahwin? Kau orang tengok budak perempuan. Lagi tahu. Susah imam nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Tuan imam, saya nak kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Betul. Itu jawapan dia boleh bagi. Tapi belum tentu lapis tau. Ni saya bagi contoh ya. Kan? Tak adalah kan. Tapi itu dia niat kerana Allah. Bawa balik makanan bagi anak bini makan, niat kerana Allah. Isteri masak kerana Allah. Bila suami balik, jangan salah tanya. Tahu cakap, abang, saya dah masakkan untuk abang. Abang nak kopi tu nak sejuk ke panas? Sebab kita dah tahu dia minum kopi. Ini tanya, berbalik bang. Macam mana tak bongi lelaki tu? Lelaki tu dah panik. Dia memang bawa balik. Kau tanya lagi berapa? Bawa balik bang? Tak, bu nak pergi. Buta. Kan dia marah tu. Abang nak minum apa? Dah 20 tahun kahwin tak tahu. Mana minum apa? Kau ambil lah kacang tikus apa dah ke dapur tu bawa pulang. Tu marah betul tu. Contoh kan niatkan Allah. Abang, hari ni saya masak insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan abang suka dengan apa saya masak ni. Cubalah rasa. Ya Allah, sadap kau masak. Itulah bang, dengan izin Allah. Nampak macam tu tokoh kan. Ini yang ada masak tak? Dapur. La ilaha illallah, bini pula. Duduk sesekon tu makan seorang. Menghadap dinding hari pertama. Hari kedua makan menghadap dinding dia tengok TV. Hari ketiga berburak dengan dinding. Makanlah. Jangan layan laki kita. Itu sebab orang laki balik daripada masjid kerana dia tak balik rumah tahu dia singgah kau ada tom yam. Kau tengok anak dara kau ada tom yam, ambil order macam mana? Kau, nak makan tak? Apa bodoh tanya macam tu? Tengok budak kedai tom yam tu. Nak makan apa, be? Tetangga kopiah haji tu, main-main.
Si goreng so, telur dadas so. Telur dadas so lagi be, mu so. Ambe. Jadi dia jago. Jago. Saya bosan ya ni, kan? Saya bosan ya. Ya. Layan suami tu. Ya, ni suami baru nak rapat-rapat, kan? Ya semua anak-anak dah bosan-bosan, semua dah pergi kelumpuk. Tinggal kita kat tangga batu ni. Memang tinggal kita, bini kita dengan tangga batu. Tu yang tinggal. Apa yang nak buat? Bergurau lah. Laki tu dah tua tu rapat dah macam mana. Zap dia pegang apa. Nak mampu yang tua ni, jangan. Abang ni pesan rindu kat kau. Rapatlah lagi macam tu ah. Main kerja-kerja. Dalam rumah jangan kat luar. Kan jiran nampak. Apalah kono imam ni contoh. Kan imam sini tu tempat lain. Kan dah tua ni ustaz, apalah salah bergurau. 2 bulan lebih tu telefon, Long. Balik kampung panggil adik-beradik mah. Ada benda nak bincang. Pahal ni bah. Cakaplah, malu dah bang. Amak kau mengandung ni bah. Gila tu kau jual. Mak ada adik ni kau. Ada. Apalah salah kan. Tapi itulah cerita kan. Niat kepada Allah, insya-Allah ada rezeki. Ada rezeki. Dapat keluarga yang baik-baik. Dapat anak yang pandai ngaji. Dapat anak Allahu Akbar boleh jadi imam. Allahu Akbar. Itulah penting. Kan? Dan bila cerita tentang niat dan jihad ini sebenarnya, jihad memang susah tapi bukan makna tak boleh dibuat. Boleh dilaksanakan dengan semangat yang kuat. Dan juga yang paling penting sekali, support system, iaitu kita sebagai jiran, sebagai sahabat, sebagai rakan-rakan kena support perubahan yang baik. Bila kawan-kawan cakap, aku ingat aku nak pergi umrah lah. Kau tak mimpi lah. Dia cakap macam tu. Aku nak pergi umrah. Alhamdulillah, elok tu kau pergi. Macam mana nak pergi? Tak susah, kau tanya Samsul Debat. Dengar bulan 3 esok dia pergi. Apa nama travel dia? Al-Mikela Travel. Macam tu lah nama. Tapi ni bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Dia sebenarnya sekarang ni kerajaan bagi secara berperingkat. Setakat ni hanya 52 syarikat saja yang dibenarkan. Itu pun kena tengok keadaan reda dululah. Itu yang saya ambil letak target bulan 3 tahun depan. Tak adalah awal mana. Kan? Jadi nak pergi. Tak kisahlah travel mana pun pergi, tapi pastikan jangan rendah daripada 4900. Ingat. Makna 5,000 ke atas tu okey lah. Kalau tidak tu ada harapan bohong. 4,000 je makcik, insya-Allah okey. Semuanya settle. Hotel yang bagus-bagus kami bagi. Sekali tawaf ke KLIA. Potang tu dah sampai tangga batu. Apa kau dah nak balik? Dah balik hari je. Dah kau nak tipu. Jago. Ramai nak yang menipu hari ni. Lepas tu kan bila kita pergi kat pejabat dia dah kosong, semua dah clear. Ada. Yang pelik-pelik ni tuan-tuan kena jago-jago. Ya. Orang hari ni dia tak takut dah. Tu tanda-tanda akhir zaman ni, dia tak takut menipu dengan agama ni, tak takut. Duit wakaf pun boleh buat main. Kan? Tapi kita yang nak memberi ni, bagi je, jangan takut-takut. Kadang baru cucuk duit kan, terang cucuk duit lah, dah togak budak tu Musubila datang kan, dan belum cucuk duit dia. Budak yang pegang tabung tu lah, kat luar bank tu. Tadi tak ada budak tu. Baru nak cucuk dah ada togak, tak jadi dia keluar duit dah. Tak apa dek, kad rosak aja. Cucuk kan. Lepas tu dapatlah duit semua lah, duit 100 koping pula. Ingat kau dapat 50, 10, 10, 10. Tak ada pula. Cakap dengan dek ada duit tukar, tak tanya budak tu. Nak bagi berapa ni? Tak apa, RM9. RM9? Tak, RM9 bagi kat aku, kau ambil RM1 je. Tak apalah bagi, kan? Bagi. Kan? Jadi makna kata niat kerana Allah. Maknanya nak beritahu apa-apa pun niat ini penting. Niat ni penting. Dan bila niat pula tahu perubahan nak buat, kita kena tahu status kita sekarang ni, kita kat mana. Tu penting. Contoh macam kita nak kuihkan badan lah. Aku ingat aku nak kuihkan badan. So nak tahu kuihkan badan tu sekarang borek kau berapa? Dalam mana mainan dalam main kilo. Yang dalam ni lubang kubur kan. Jadi berapa kilo sekarang? Sekarang borek aku 100 kilo.
Kau nak kurang berapa? Dapat 80, okeylah. Jadi ada target. Lepas tu apa jihad tu? Usaha dia nak dapat tu. Antara tak boleh makan ompek warna putih. Nasi, gula, susu, topung tak boleh. Rumah parah nasi tak boleh makan kan. Saya itu masa diet itu, masa saya buat diet, itulah buat macam mana. Pagi makan salad dengan apple hijau. Pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. Tu dah kanan borok tu kalau 2 tandan tu, 2 biji tau. Lepas tu masuk gym. Pukul 12 sampai ke 2 masuk gym. Masa tu adalah, masa tu TV Hijrah bayar 12 sesi. Pergilah. Parah. Bukannya bondo angkit borek pun lagi. Buat exercise apa tak teraya, nak muntah tu dah. Pukul 2 sampai pukul 6 baru kita loading. Makan ikan dan ayam yang dibakar saja. Malam kau lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. Yang biasa 2 buah. Ayo. Kan? Malam makan buah aja. Mak saya dengar kan, apa kau makan macam tu? Kau berhentilah jadi orang, mak saya cakap. Payah warna kan. Dia ayat yang paling best kan, support system. Saya ingat saya nak kuruskan badan tak payahlah, kau selagi boleh makan kau makan. Tengok orang tua tu cakap. Kan, lagi boleh makan makan. Seorang tak boleh makan baru berhenti. Ilah, orang sabarlah. Ada satu lagi ayat, kau tinggi tak nampak sangat. Tu sekor lagi. Tak, sebenarnya memang kata kena betulkan niat. Aku nak kuruskan badan biar badan aku ringan nak beribadah kepada Allah. Tu penting. Lagi berat badan gitu, pagi susah nak bangun. Sadap ya tidur. Berat lebih muatan. Itulah cerita kan. Jadi kontrol. Ya, jadi makna perjuangan ni insya-Allah boleh dilaksanakan, dan dalam kita mengubah diri kita jadi lebih baik, satu ya contoh ikutan ni yang terakhir. Apakah dia? Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pesan, ta'dibu auladukum bi salasati asya', didiklah anak-anak kamu tu, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajak anak-anak kita sayang Nabi. Sayang Nabi dengan cara sebut nama Nabi dan hidupkan sunnah Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli-ahli keluarga Nabi. Makna kena baca sejarah, baca sirah, baca kisah macam mana susah Nabi makin. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Quran, insya-Allah. Terus buat orang tua dulu, kau nak jadi kafir kau jangan pergi ngaji. Justru kita ngaji lep dah ta, lep bawah lep depan o. Lep de an, lep de bawah lep de depan on, ngata dulu. Aina alam na la mim ya mati bawa minun tena. Dah lupa pula panjang mana nak baca tu. Ingat tak dulu kan? Macam mukadam, budak sekarang ikra abata saja qadar zara. Budak sekarang kan? Bezo. Tetapi mengaji, yang penting belajar. Baca Quran dapat pahala, baca dan faham lagi bahasa pahala. Elok kita belajar bahasa Arab. Suruh ustaz yang pandai-pandai dekat Tangga Batu ni buat kelas bahasa Arab percuma. Datang percuma, tapi orang masjid bayarlah dia sikit duit minyak itu. Mengajar bahasa Arab basic je. Kan? Jadi bila imam baca ayat panjang sikit, tak adalah menyumpah belakang tu. Allazina amanu, yang belakang dah panjang lah ayat malam ni dalam hati. Tapi bila kita faham bahasa Arab tu, dapat tangkap lebih kurang maksud dia. Ni kisah dia. Dalam ayat ni tahu dia. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud dia? Bukan ayat Quran, itu bukan hadis, itu bukan Arab. Habis apa dia? Jawi bubuh bagi. Tapi sebab kat kita tak belajar Arab, kena tipu lah. Haujana waw jim nun hujan. Haujana tauruna tawaw nun turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat, faurutin paut falaparin lapar. Itu yang benar. Awak pengganggu, handa Arab handa Arab. Kena tipu. Tu sebab kena belajar. Kan kena belajar. Ya. Dan bila dengan membaca Quran ini, kita baca, kita faham, kita hafal lagi bahasa pahala. Baca, faham, hafal dan buat.
apa yang ada dalam Quran tu arahkan kita, perintahkan kita, lagi besar pahala. Ya, jadi insya-Allah. Itu sebab Nabi pesan, apabila aku dah tak ada besok, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa berpegang kepada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi itulah saja untuk malam ini. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau dah beralih-alih duduk itu fahamlah tu. Kan? Jadi macam mana pun semua dapat pahala malam ni dengar majlis ilmu. Kan? Mana yang duduk tengah, mana yang ni, semua pahala dia beza-beza lah. Kan? Mana sama duduk tengah dengan bersandar kat dinding, tak sama. Tak payahlah beralih, ni contoh je. Mengacau yang anda gurau. Kan? Tapi memang ya, semua dapat pahala insya-Allah. Kan? Selalu datang masjid, hidupkan rumah Allah. Inilah benteng terakhir masyarakat kita. Percaya cakap saya. Yang jadi makmur masyarakat keliling Tangga Batu ni dek masjid lah. Imam mana pernah doa untuk dia ya? Imam doa untuk semua. Musliminul muslimat, mukmininul mukminat, al-ahya'i minhumul amwat, doa untuk semua. Tak pernah ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah, yang lain tapi mampulah. Tak ada. Tak ada imam doa macam tu dah. Imam doa untuk semua. Jadi yang luar tu jangan sombong-sombong. Dek doa orang dalam masjid ni barangkali semua orang okey. Itu sebab tu. Jangan kutuk orang pergi masjid. Tu je. Kan? Jadi itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian. Terima kasih WB Datuk kerana sudi malam ni pun ada sama. Dan untuk sebagai sedikit makluman, kat luar sana ada sahabat-sahabat saya, dia datang ni ngikut saya ceramah ni, dia berniaga kat luar. Kan janganlah tanya khabar, tanya harga dan bayar. Transfer online pun boleh. Yang seorang tu daripada Tabuh Nani Ngalu Gajah Melaka, dia bawa barangan sunnah, buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi, minyak bidara. Minyak bidara tu colek belakang telinga, kau mengelupur tu kan ada, tu ikut tu. Yang kedua daripada Tampin, dia bawa madu. Madu tualang, madu kelulut, madu hutan ya. Jadi orang perempuan beli madu tu, tunjuk ke suami, bang ni madu yang diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu. Kuih hati. Dan begitu juga ada produk yang tengah viral sekarang ni. Satu tu sambal Cik Ruby. Sadap betul sambal tu. Asah sadap Maka kita kena tek nyawa makan. Tak adalah sambal tu dia sampai garing lah. Yang tu mak teh saya daripada Pahang dia buat. Sadap betul. Saya sendiri pun kata tak sampai makan dengan nasi. Ada satu lagi susu kambing. Susu kambing Al-Am. Susu kambing ni dia campur susu kambing, campur madu, campur dengan kurma. 3 kombinasi barangan sunnah. Memang elok, alhamdulillah. Baru masuk minggu yang ke-6 ke minggu ke-7, tiap-tiap minggu sold out sebab permintaan sangat tinggi. Itu sebab saya kata produk viral. Jadi semua boleh cuba. Sebab Imam Masjid Palung dah berapa? Dah 6 bulan tak boleh semayang. Dia semayang kat kursi, dah boleh semayang macam biasa. Manager Bank Islam Saman, mak sakit lutut dah boleh jalan macam biasa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Susu kambing Al-Am ni pertama baik untuk gastrik. Yang kedua, dia tak ada bau sebab dia bukan kambing Tangga Batu. Bukan kambing Somban. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Tak ada bau hamis kambing, tak ada. Kalau minum bau, mana yang minum tu boleh mandi. Lepas itu dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu. Kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana poi boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki tu. Siapa yang sakit tulang, kemudian orang perempuan kan mijak sakit, pijak kaki sakit, tangan kebas-kebas, elok alhamdulillah. Ramai yang amak-amak yang tertua ni cuba, memang insya-Allah okey. Baru-baru ni ada seorang pakcik ni, dia kencing tu pakai beg kan. Dalam beg bokeh tu, dia makan baru 3 sachet tu, 3 bungkus tu. Dia keluar segala lemak-lemak yang tak elok tu keluar ringan badannya. Alhamdulillah. Jadi ikhtiarlah mudah-mudahan. Tu orang kata insya-Allah harga terbaiklah tu, tanyalah. Saya tak ingat harga berapa, tanyalah kat luar kan budak tu. Dia dekat kotak tu ada muka macam Samsul Debat. Dia tahu kan. Jadi dah habis itu, jangan dipijak-pijak lah kotak tu. Jadi itu saja pada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kekurangan tubuh punca dan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا